Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Wow, cirikan pagi anda, gembirakan pagi anda bersama dengan saya Fazli Fuad dan juga Sofia di Malaysia hari ini. Semoga anda kena baik saja, sihat walafiat. Ya, walaupun hujung tahun ni mungkin ada di antara anda yang nak pergi kerja tapi rasa macam alamak hujung tahun kurang sikit feel dia. Tapi tak apa, kita gagahkan juga. Kita naikkan semangat kita kerana saya rasa dalam masa 23 hari saja lagi kita akan menjengah masuk tahun 2023. Yes, Saya rasa macam celik je lah, Fad. Betul, Pencak celik pun kita dah pun sampai bulan Disember. Bercakap tentang gagah tu, Sofia gagahkan juga hari ini datang dekat CMHI. Sebab apa? Kalau dilihat Sofia ni tak sihat pun kan. Tapi itulah dia, bercerita tentang tak sihat ni pun ramai juga di antara kita yang mungkin kurang sihat sekarang ni. Jadi kena ambil pendekatan, jumpa dengan doktor ataupun pergi makan ubat lah. Jika kita mengambil remeh. Sebab apa? Sebab mungkin mengatakan bahawa COVID-19 ni makin lama makin dah tak ada. Jangan kita beranggapan macam tu sebab kita takutlah imunisasi kita ni pun makin lama, badan kita pun tahap imun pun makin kurang juga kan. Jadi kita kena jaga kesihatan kita. Di samping itu juga kita kena lihat keadaan perubahan cuaca juga di tahun ni. Jangan risau, saya tak positif. Saya tiap hari buat test. Memang negatif. Ini bronkitis. Apa-apa pun untuk peringatan untuk anda semua, untuk kita saling jaga sama sendirilah ya. Apa yang kerja keras hujung tahun ni, awak jaga diri juga tau. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hujung tahun ni kita dah nak cuti sekolah nanti kan. Kena ada satu perancangan teliti lah bersama dengan sisi keluarga nanti. Okey, apa pun kena bagi tahu anda sedikit sebanyak ini antara pengisian kita. Mungkin kita menjengah sedikit apa yang berlaku semalam. Okey, kita nak bercakap tentang keputusan pilihan raya umum ke-15. Tapi semalam ada berlaku pertama pertembungan di antara beberapa penjuru. Di antaranya adalah kita lihat keputusan ni calon daripada Perikatan Nasional. Sebenarnya calon ni berjaya untuk menewaskan calon ataupun Pakatan Harapan. Sebelum ini kawasan di Padang Serai dimenangi oleh Pakatan Harapan, tapi dimenangi oleh Padang Serai dengan majoriti 16,260. Okey, yang kita menjengah di Map Malaysia, apa dikatakan di kejap Sofia. Kita lihat satu lagi ini dia. Oh, saya minta maaf. Keputusan di Don Tioman pula. Di mana Barisan Nasional berjaya untuk memenangi kawasan tersebut dengan majoriti 573. Okey, itu ceritanya. Dan kita menjengah masuk kembali ke Map Malaysia untuk pengetahuan anda. Di Kuala Lumpur pagi ini ada sedikit taburan hujan. Di Kuching cerah, Kota Kinabalu cerah, Labuan cerah, Kangar. Apa pun anda boleh lihat ya, segala perkembangan ini setiap 10 minit akan dimuat naik oleh Map Malaysia sendiri untuk anda merancang hari anda dan ke mana saja anda berada selepas ini. Lagi hujung tahun ini ramai yang pergi bercuti. Ya, betul. Apa pun anda kena berhati-hatilah dengan perubahan cuaca supaya anda tidak terkandas di mana-mana. Kan, takutlah terkandas kan. Tapi bercakap tentang terkandas, ada pasukan-pasukan yang bersaing dalam World Cup dah pun terkandas. Di mana ini dia, kalau anda dah pun mengetahui, di mana ada beberapa pasukan yang telah pun melayak ke peringkat suku akhir, antaranya Croatia, Brazil, Belanda, Argentina dan juga perlawanan tumpuan pada malam ini. Jangan lupa untuk anda saksikan Croatia menentang pasukan Brazil pada pukul 11 Tomorrow esok. Maafkan saya, tomorrow besok. Kan, besok pukul 11 malam Croatia menentang Brazil, Belanda menentang Argentina pada hari Sabtu nanti pada pukul 3 pagi, dan juga pertembungan di antara Morocco, Portugal, England dan juga Perancis. Sofia dah banyak ni suka mana? Support mana? Saya baru nak saya. Masih decide lah geng. Okey, apapun hari ini kita nak mengimbau balik kembali kenangan ke 81 tahun yang lalu. Ya, hari ini adalah 8 Disember dan pada 1941 kita telah melihat ini antara detik yang menjadi antara info sejarah di negara kita, penjajahan tentera Jepun Imperial di pantai Padang Pak Amat Kota Baru. Inilah tarikh yang kita ingin pertengahkan, di mana ini menjadi antara detik-detik sejarah ya, untuk kita mengingati semula bagaimanakah kita boleh menghayati erti kemerdekaan di negara kita. Sebab hari ini 8 Disember, jadi 8 Disember ni merupakan hari untuk kita nak memperingatilah sejarah Jepun yang mendarat dekat Tanah Melayu. Dan seperti mana yang Sofia katakan tadi, tentera Jepun kali pertama mendarat dekat Tanah Melayu ni bermula di Kota Baru di Kelantan, iaitu di pantai Kuala Mat sebenarnya. Okey, dan kita nak saksikan sebenarnya kita lihat sebelum pemerintahan Jepun, sebelum itu adalah British. Jadi kalau kita lihat dekat sini, British telah pun memulakan ataupun telah pun membina kubunya 3 tahun lebih awal. Sebab apa? Sebab British dia dapat firasat ataupun dapat info mengatakan bahawa Jepun akan menentang mereka. Jadi mereka ni buat persediaan awal 3 tahun tau. 3 tahun membuat persiapan awal, dan mereka telah pun membina kubu-kubunya di Malaysia.
Jadi kubu-kubu itu sebenarnya itu adalah peninggalan sejarah yang ada dekat Malaysia ni, tapi menyedihkan di mana orang kita Malaysia ni macam tidak kata tu nak memperingati sangat sejarah ni. Sebab apa? Sebab kubu-kubu tu kalau kita lihat mereka ni macam tak jaga sangat. Kubu-kubu ni ada dekat laut-laut tau. Dekat laut. Dekat laut. Tapi anda kata kalau air pasang surut tu boleh nampak kan? Kalau surut tu kita nampak. Okey, apa pun kita saksikan ini antara peninggalan sejarah bersempena untuk kita mengingati sejarah negara kita. Jom kita saksikan Kubu Kebal di Kota Baru. Jom. Panjak tu memang terlatih. Dia duduk di kubu ni, dia tembak ke laut ni memang kena. Satu gugur ke laut. Pantai Kuala Pak Mat. Pantai Sabak di sini tercatat sejarah hitam. Bermulanya serangan tentera Jepun menakluk tanah Melayu pada malam 7 Disember 1941. Kini selepas 81 tahun, persekitaran pantai ini masih terdapat peninggalan sejarah sewaktu negara kita digemparkan oleh konflik peperangan terbesar di dunia. Namun kerana ombak air laut yang kuat, kesan sejarah seperti Kubu Kebal dan binaan perumahan lama kian musnah dan banyak yang telah tenggelam ke dasar laut. Kelantan Darul Naim terletak di pantai timur semenanjung Malaysia dan bersempadan dengan Thailand. Negeri Cik Siti Wang Kembang ini mempunyai anggaran penduduk seramai 1.7 juta orang. Kota Baru, ibu negeri Kelantan, diisytiharkan sebagai Bandar Raya Islam pada 2005 sesuai dengan gelaran yang diberikan, iaitu Negeri Serambi Mekah. Lebih kurang 500 meter dari pesisiran pantai, terdapat sebuah tugu peringatan yang telah didirikan untuk memperingati peristiwa tersebut. Menurut penduduk tempatan, tentera Jepun mendarat di pantai Kuala Pak Mat pada tengah malam 8 Disember 1941. Tidak jauh dari tugu tersebut, ada sebuah lagi kesan peninggalan sejarah, runtuhan jambatan yang dibom, menjadi saksi berlakunya peperangan sengit. Kini, hanya tiang jambatan yang tinggal membuktikan akibat kesan letupan yang dilakukan oleh tentera India yang mewakili British ketika mereka terpaksa berundur kerana diserang oleh tentera Jepun sehingga mengorbankan banyak nyawa. Walau bagaimanapun, masih ada dua kubu kebal yang boleh dilihat, iaitu di Pengkalan Cepa dan Pengkalan Kuala Pak Mat. Safin Mamat, 60 tahun, merupakan generasi ketiga sejak berlakunya Perang Dunia Kedua. Dilahirkan dan dibesarkan di Kelantan, Safin tahu serba sedikit mengenai sejarah kubu kebal yang berada berdekatan dengan perumahannya. Hasil campuran batu, pasir dan simen yang dibina ketika zaman itu bagi membina sebuah struktur kubu kebal yang kukuh. Kru MHI berpeluang untuk meninjau sendiri luaran dan dalaman kubu kebal ini. Binaan kubu ini hanya mempunyai satu tiang sahaja di dalamnya untuk mengukuhkan struktur. Namun kebanyakan penduduk kampung Kuala Pak Mat tidak berapa pasti mengenai asal-usul sejarah kubu kebal di sini. Ini disebabkan majoriti mereka yang menjadi saksi kepada peristiwa bersejarah itu sudah lama tiada. Sejarah ni cuma tinggal secara lisan itu lah. Secara lisan daripada orang tua ke orang tua. Jadi saya pun orang tempat tes sini, sejarah ni saya tahu daripada ayah-ayah saya, nenek-nenek saya yang bercerita lah. Sepanjang masa dia bercerita dan saya dapat menghayati lah cerita kisah Jepun melanggar Malaysia ni, terutamanya di Kota Baru ni. Panjak tu memang terlatih. Dia duduk di kubu ni, dia tembak ke laut ni memang kena.
Satu gugur ke laut. Jepun naik satu pula ganti. Begitu cara dia. Silih ganti macam tu lah. Orang tua daripada orang tua cakap. Memang macam tu. Menurut penduduk tempatan, kubu kebal ini telah dibina 3 tahun awal sebelum tercetusnya Peperangan Dunia Kedua. Ini berikutan maklumat perisikan yang diterima oleh pihak British mengenai kegiatan ketenteraan Jepun di rantau Asia Tenggara pada waktu itu. Saya boleh kira agak lebih kurang 10 ke 15 lubang bagi setiap kubu. Ya, Dan saiz itu pun berlainan. Yang lubang kecil ni boleh jadi untuk kapal biasa. Yang besar ni boleh jadi senjata yang besar dan tembak semua. Anak perlu buka alat senjata semua kat sini. Kesan rekahan dan kotoran lumut di dinding dapat dilihat. Ini disebabkan oleh peredaran massa dan faktor cuaca di Malaysia. 50 tahun kan? 50 tahun Jika dilihat, ketinggian kubu ini tidaklah setinggi mana, boleh dikatakan lebih kurang 2 meter dan keluasan memakan 3 ke 4 meter. Walaupun bagaimanapun, bentuk kubu ini bukanlah bulat tetapi bersegi. Walaupun telah memakan masa 80 tahun, struktur binaan kubu ini masih kukuh dan kuat. Jikalau difikirkan, kedudukan ruang menembak dan bentuk kubu pertahanan sememangnya strategik untuk menyerang pihak lawan. Orang putih ni dah cabut. Apa nama ni, siapa orang tua cakap, dia kata sekaf panjat ni panggil, Tuan, kita dah habis peluru, Tuan. Tapi dah tak kisah dah. Dia lari. Cuma dia ambil satu tindakan. Sungai-sungai yang ada jambatan kan, dia bom. Supaya Jepun yang dapat naik ni tak boleh nak naik ke atas ke bandar lah. Maksudnya gitu. Siapa orang tua cakap, dia sungai ni penuh dengan Jepun. Kuala di sini ada mana? Kuala di Kuala Besar 1, di Pak Ahmad 1, di Patah 7 1. Sebab tu bila Jepun manggil langgar mari, dia guna Kuala. Dia masuk ke Kuala Kuala 7, Patah 7 dan Kuala Pak Ahmad. Situ. Di situ banyak pertempuran yang berlaku. Terletak 7 km dari Kota Baru, Pengkalan Cepa, antara lokasi-lokasi yang menempatkan kubu kebal bersejarah ini masih dijaga rapi bagi tatapan pelancong. Tinjauan yang dilakukan mendapati kubu ini dikunci rapi bagi menjaga kebersihan dan tidak dicemari oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Namun usaha ini menyebabkan orang ramai kurang memberi perhatian dan menghayati peranan besar kubu-kubu ini dalam lipatan sejarah Perang Dunia Kedua di Malaysia. Walaupun struktur pertahanan tentera ini kini sudah berusia lebih 8 dekad, namun kubu ini masih kukuh dan selamat untuk dilawati bagi menghayati sejarah lama. Menurut penduduk di Kuala Pak Ahmad ini, mereka mengatakan melebihi 2 km di sinilah terbinanya kubu-kubu kecil oleh tentera British sewaktu menghadapi peperangan bersama tentera Jepun. Disebabkan itulah, air laut di tengah lebih biru berbanding di persisiran pantai ini disebabkan oleh hakisan tanah dan pasir. Kini kubu kebal di negeri Kelantan lama-kelamaan dimamah usia. Hanya tinggal 2 buah kubu sahaja yang masih utuh binaannya. Diharap usaha pihak kerajaan dalam memelihara semula kubu-kubu yang tenggelam dan terhakis di ombak akan membuahkan hasil. Sejarah lalu haruslah diterapkan untuk masyarakat generasi terkini agar kecintaan terhadap negara semat di hati.
masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini bersama saya Sofia dan juga Fazli Fuad. Dan hari ini kita nak berborak sedikit sebanyak. Kan kita sebagai Malaysia ni, bila kita memandu atas jalan raya, sedar atau tak sedar yang laluan kecemasan itu, nama dia laluan kecemasan. Ya, laluan kecemasan. Kita dah tahu dah kecemasan. Jadi untuk kecemasan sahaja. Tapi andai kata kalau kecemasan nak pergi toilet, consider kecemasan ke tak? Saya rasa itu bukan kecemasan yang boleh dikategorikan sebagai kecemasan yang teruk lah. Kan, kalau boleh tahan lah kan. Tapi kecemasan ni contoh, yelah. Ibu mengandung nak ke hospital. Tapi ada juga di antara kita yang mungkin nak menyekat laluan-laluan itu. Kan? Baru-baru ini tular. Ada satu van dengan sengajanya menghalang laluan kecemasan itu, sedangkan kenderaan yang berada di laluan kecemasan itu memang dalam kecemasan. Betul. Wanita tu mengandung dan pendarahan. Jadi kita ni mungkin nak berlagak sebagai hero ke apa dan sebagainya, tapi kita kena fikirkanlah kegiatan macam tu mungkin sedikit sebanyak boleh mengancam nyawa seseorang. Okey, jadi panjang lebar kita akan bercakap tentang fungsi laluan kecemasan ini. Terus saja saya nak kenalkan bersama dengan anda tetamu kami di studio. Kita bersama dengan teknologis Dr. Rusdi Ramli. Nama macam pelakon, Rusdi Ramli. Rusli. Oh, salah. Ni memang ingat pelakon ni. Salah. Itulah dia, Rusdi. Okey, pengajian kejuruteraan awam UiTM. Okay, terima kasih Doktor kesudian datang, dan juga kita bersama dengan di talian video orang yang berada di situasi yang benar di laluan kecemasan tu. Beliau adalah pemandu kenderaan Jabatan Perubatan Kecemasan dari PPUM, Encik Nur Kamaruzaman Mat Nasir yang turut bersama kita menyuruh panggilan video untuk memberikan gambaran sebenar isi hati beliau sebagai seorang yang memandu dalam keadaan kecemasan ni. Apa yang sebenarnya dalam hati dan minda mereka ketika menjalankan tugas, sedangkan kita sebagai Malaysia ni menghalang laluan kecemasan. Okey, itu dia, kita dah nampak dah Encik Kamaruzaman. Okey, jadi untuk waktu ini apa kata kita ingin memahamkan kepada anda. Mungkin ada yang dah pun terlupa apa tu laluan kecemasan. Buat lupa kot. Terlupa kan. Okey, jom kita saksikan intro ataupun fungsi laluan kecemasan ini. Jom. Kesesakan lalu lintas sering menjadi masalah utama bagi rakyat Malaysia, terutamanya ketika waktu kemuncak. Sikap pengguna jalan raya yang tidak bertanggungjawab menggunakan laluan kecemasan untuk kepentingan diri sendiri amat mengecewakan. Kemalangan lalu lintas juga sering terjadi di laluan kecemasan apabila ada kenderaan yang berhenti sesuka hati tanpa meletakkan kon jalan atau sebarang tanda kecemasan supaya kenderaan lain lebih berwaspada. Kesesakan di laluan kecemasan juga boleh menyebabkan kenderaan bantuan seperti bomba, ambulan dan polis lambat sampai ke tempat kemalangan, dan ini boleh mengakibatkan perkara yang buruk berlaku. Katakan ada apa-apa emergency, ambulans nak lalu ke apa ke, so untuk cepatkan lagi dia punya reach destinasi dia lah. Kegunaan emergency lane dekat highway selalunya untuk ambulans, emergency case lah. Kalau saya tahu emergency lane ni untuk kegunaan macam ada emergency, sebenarnya ambulans kan, kalau ada kecemasan itulah kegunaan dia. Kru MHI membuat tinjauan pada waktu kemuncak dan aliran trafik sememangnya sesak. Dengan adanya inisiatif Plus Malaysia Berhad, ujian Smart Line dijalankan untuk mengatasi aliran kesesakan trafik di laluan Setia Alam ke susur Plazatul Shah Alam sejak 23 Oktober tahun ini. Ujian sistem Smart Line dilaksanakan di NKVE antara kilometer 3.2 hingga 9.2 arah utara mulai 6.30 pagi hingga 9.30 pagi setiap hari Isnin hingga Jumaat. Dalam tempoh waktu kemuncak, laluan kecemasan sedia dibuka sebagai laluan sementara untuk menambah kapasiti lorong dan membantu melancarkan aliran trafik. Tetapi sejauh manakah rakyat Malaysia alpa dengan kemudahan laluan kecemasan? Bagi penunggang motosikal pula, mereka terpaksa menunggang di lorong sebelah kanan disebabkan kenderaan di lorong kiri terlalu padat. Walau bagaimanapun, kami meninjau Smart Line luar dari waktu yang ditetapkan dan pengguna jalan raya masih patuh akan undang-undang jalan raya. Itu akan mengganggu perkara-perkara emergensi yang mungkin akan berlaku pada masa itu ataupun akan datang. Contohnya kalau ada tiba-tiba emergensi berlaku, ambulans tak dapat nak datang tepat pada masanya kerana stuck dekat
pasal lorong itu telah disalahgunakan. Sifat manusia ni kita tak dapat nak kawal. Kadang-kadang kita faham juga mungkin mereka nak rushing ke, nak pergi kerja ke. Mungkin golongan seperti ini kita boleh ambil tindakan seperti saman, macam itulah. Dia orang yang pentingkan diri sendiri. Nak cepat. Semua orang punya perasaan yang sama, nak cepat juga, tapi adalah common sense sikit kan. Tak nak guna emergency lane, tapi kepentingan diri sendiri tu memang tak patutlah ada sepatutnya. Kalau motor pun pergi ke kanan, nanti boleh jadikan emergency accident lah kan, sebab kereta semua dah penuh kan. Lepas tu kalau diorang mau tukar lane, tak bagi signal ke, memang jadinya kemalangan. Bukan sahaja Smart Line, Tiger Lane ke arah Kuala Lumpur juga bertujuan untuk melancarkan aliran lalu lintas. Sebaik sahaja melepasi jam yang ditetapkan, kondisi sepanjang jalan sedia dikutip semula. Tetapi persoalannya, apakah jalan penyelesaian sekiranya berlaku kecemasan sewaktu kemuncak? Dan apakah tindakan pihak berkuasa bagi memberi laluan kepada yang memerlukan? Ada yang mengatakan bahawa andai kata kalau kita ni melanggar kesalahan menggunakan lorong kecemasan ini, denda yang dikenakan ataupun kompaun adalah RM300 itu adalah sangat-sangat rendah bagi mereka yang melakukan kesalahan tersebut. Jika nak dibandingkan dengan negara-negara lain mungkinlah kan. Tapi kita pun sedia maklum bahawa itu adalah kompaun RM300. PHJPJ pun dah pun mengeluarkan maksimum sehingga RM2,000 boleh dikenakan kepada pesalah-pesalah trafik ni. Saya nak bawa keluar daripada sekadar tindakan undang-undang dikenakan. Bayangkan kalau kita sendiri begitu selfish, menghalang, menggunakan lalu kecemasan sedangkan orang lain sedang dalam kecemasan ni dan kita indirectly menyebabkan kematian atau kecelakaan seseorang. Adakah kita boleh hidup dengan orang kata conscience begitu? Kita akan terus memperincikan fungsi sebenar lalu kecemasan supaya kita lebih cakna dan tak lagi buat benda macam ni, Afan. Ya, betul. Okey, untuk itu sekali lagi kita bersama dengan teologis Dr. Rusli. Yes. Okey, baik. Jadi doktor, jadi saya rasa mereka pun dah memahami sebenarnya tujuan asal kegunaan lorong kecemasan itu adalah untuk kecemasan. Tetapi ada juga segelintir daripada kita yang masih lagi tidak faham kan tentang pengertian erti kecemasan itu, kecemasan yang bagaimana, kategori kecemasan yang bagaimana untuk mereka nak melalui lorong ataupun laluan kecemasan itu. Mungkin doktor boleh kongsikan. Okey, terima kasih Fazli dan Sofia. Okey, untuk semasa pembinaan memang kita ada sediakan satu lorong khas ataupun lorong kecil di bahagian kiri jalan untuk tujuan berlaku kecemasan. Okey, dalam konteks kecemasan ini adalah kecemasan untuk pengguna jalan raya. Okey, contohnya berlaku kerosakan kenderaan. Jadi itu adalah salah satu tempat yang mereka boleh letakkan kenderaan bagi mengelakkan mereka menghalang lalu lintas. Okey, dalam pada masa sama kita juga benarkan lorong kecemasan ini digunakan untuk kenderaan-kenderaan kecemasan seperti ambulan, polis, kenderaan bomber dan penyelamat dan agensi-agensi pokok kaksa yang lain. Okey, daripada segi fungsi, kita tahu bahawa utamanya adalah untuk kenderaan yang rosak dan tambahannya kepada ambulan. Dan ambulan nak kata hak dia tak juga tak 100% kepada ni, tapi kepada kenderaan yang rosak tu ada. Baik. Jadi ambulans pun tidak diberi 100% keutamaan untuk menggunakan laluan kecemasan walaupun ialah untuk kereta yang tergendala dan sebagainya. Ya. Itu kita bagi utama kepada kereta yang rosak untuk mengelakkan kesesakan pada laluan trafik, pada trafik. Okey. Doktor, ada yang kita melihat kan, contohnya ketika waktu puncak peak hour, kereta terpusu-pusu kan. Ramai juga yang menggunakan laluan kecemasan ini sewenang-wenangnya. Apakah tindakan undang-undang yang boleh dikenakan sedangkan mereka melakukan perbuatan ini boleh dikatakan setiap hari? Yang mana, doktor? Okey, sebagai pengguna lah, saya cakap semua orang nak cepat kan sampai ke kereta. Tapi laluan kecemasan adalah bukan alternatif bagi kita. Bukan alternatif. Sebab itu kita faham bahawa untuk fungsi kecemasan sahaja. Okey, apa akta kita pergi pada kaedah 53 di bawah kaedah lalu lintas jalan raya 1959 di mana pengguna mana-mana kenderaan tidak dibenarkan untuk dipandu, ditunda atau diletakkan di lorong kecemasan. Okey. Kalau ada berlaku demikian, anda boleh dikenakan tindakan di bawah akta tersebut, di bawah kaedah tersebut dengan kompaun sebanyak 300. Okey, tetapi pihak berkuasa boleh juga bawa akta itu dibawa kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 di mana boleh dikenakan saman, okey, sehingga 2,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-dua sekali jika disabitkan kesalahan. Tapi kalau bercakap tentang akta ni, masih ada di antara kita yang masih lagi tidak
melihat kepada akta ni, contohnya macam compound RM300, tak apalah, RM300 kita boleh bayar. Yang paling penting kita selamat sampai. Sebab apa? Sebab dia nak sampai meeting tu RM1 juta. RM300 tak kisahlah kan, bayar. Contohlah mereka berfikiran macam tu. Jadi adakah mindset dia sebenarnya? Mindset, adakah akta ini harus digubal ataupun ditambah baik? Bagaimana? Bagi saya, kalau daripada segi duit ni, setengah orang itu bukan masalah. Ya, betul. Tapi daripada segi kesedaran tu, macam mana kita nak latih, nak didik pengguna jalan raya di Malaysia untuk sedar bahawa itu bukan hak dia. Jalan kecemasan adalah bukan hak dia. Kalau kita tingkatkan jumlah saman, jadi itu saya rasa tak mengubah konsep mereka. Sebab macam Cik Fazli katalah, projek juta-juta kan. Kalau kita naikkan jadi 2,000 pun mungkin tak ada masalah bagi mereka. Jika mereka tidak sedar bahawa itu bukan hak mereka untuk penggunaan mereka. Saya kira dalam segala aspek yang boleh kita lihat kan, mungkin penambahbaikan undang-undang ataupun penguatkuasaan pun perlu ada juga, sebab dibandingkan dengan negara lain tidak begitu sesak seperti negara kita atau Indonesia. Mungkin kita nak bertanyakan sendiri kepada Encik Nur Kamaruzaman sebagai seorang pemandu kenderaan Jabatan Perubatan Kecemasan PPUM. Encik Kamaruzaman sendiri dah berapa 22 tahun. 22 tahun di jalan raya membawa mereka ke hospital dalam keadaan kecemasan. Apakah antara detik pengalaman yang boleh dikongsikan sepanjang 22 tahun ini, dan adakah mungkin terdapat sesuatu yang boleh membuka mata kita betapa pentingnya untuk kita tidak menggunakan laluan kecemasan? Encik Nur Kamaruzaman, silakan. Seperti yang Assalamualaikum. Salam. Seperti yang kita tahu, ialah laluan kecemasan tu adalah untuk diguna untuk yang betul-betul kecemasan. Jadi apabila kita, macam saya pemandu ambulan nak pergi ke suatu tempat tu, melalui jalan laluan kecemasan, kenderaan ada di depan akan mengganggu pergerakan saya. Maksud saya, kita takkan sampai masa tu dengan tepatnya. Macam itulah cerita. Okey, jadi mungkin boleh ceritakan sikitlah apa mungkin masalah-masalah yang sering dihadapi oleh Cik Kamaruzaman. Contohnya seperti ada kereta yang kita dah nampak, kita dah horn, kita dah bagi siren, tapi masih lagi degil untuk nak mengalihkan kereta ke, ataupun ada perkara-perkara lain yang mungkin sering kali terjadi kepada Cik Kamaruzaman? Ya. Perkara macam tu memang sering terjadi. Seperti tak memberi kita laluan dan ada yang mengekori kita dari belakang. Seolah-olah yang kenderaan yang belakang itu macam yang kita bawa tu dia punya relatif ataupun dia punya sahabat ke atau macam itulah. Itu mengganggu kita punya pemanduan tu. Takut apabila kita brake akan mengakibatkan kemalangan dari kenderaan yang belakang tu. Saya rasa ini sangat penting Encik Kamaruzaman ialah bangkitkan, sebab saya sendiri melihat ambulans ke depan tengah meluncur laju ni, elok sederet motosikal ikut dari belakang, bahaya tu. Encik Kamaruzaman, pernah tak ada situasi di mana disebabkan orang yang selfish ni yang menghalang laluan kecemasan dan sebagainya sehingga berlaku perkara yang tidak diingini? Contohnya dia dah tak sempat sampai hospital, meninggal dunia ke? Ada tak situasi seperti itu pernah berlaku? Situasi macam tu ada juga yang berlaku lah. Ada. Apabila kenderaan yang mengekori kita tu, kita takut terjadi yang bukan pada dia lah. Okey. Apabila maksud saya macam tu lah. Saya nak tanyalah, sepanjang 22 tahun Cik Kamaruzaman memandu ambulans ini, kan, saya rasa mengikut tahun-tahun itu mungkin ada berlaku perbezaan-perbezaan ketara dari segi pemanduan, dari segi jalan raya, dari segi mungkin ada penggunaan teknologi, kan. Jadi sepanjang 22 tahun tu apa mungkin boleh dikongsikan kepada kami sepanjang menjadi pemandu ambulans tu, Cik Kamaruzaman? Saya rasa sebelum dalam 5 tahun sebelum ni lah, saya sebagai pemandu ambulans lah mendapati sebelum ni memang kalau laluan kecemasan tu ada je kenderaan yang mengikut ataupun ada je kenderaan yang mengganggu laluan kita. Tapi sejak daripada selepas PKP ni saya tengok tanggungjawab sebagai pengguna jalan raya tu dah nampak ada perubahan. Okey, dah berubah sikit lah. Sekarang ni saya nampak ada perubahan. Ada perubahan sikit. Mungkin dia
dia dah mengetahui yang ambulans ni apabila keluar daripada hospital perlu segera untuk sampai ke destinasi dia. Macam tu cerita. Satu lagi mungkin disebabkan dekat ambulans sekarang ni, untuk cakap tentang teknologi ni, dah ada dashcam. Depan belakang dah ada dashcam kan. Jadi sekarang ni takut kuasa viral. Kuasa viral. Viral kan siapa ekor belakang kan. Okey, baik, terima kasih Cik Marul Zaman. Terima kasih atas perkongsian. Untuk membuka mata kita lebih lanjut lagi, Doktor, kan. Bila kita meninjau, kalau kita melihat laluan NKVE dari Setia Alam ke Shah Alam, bila waktu puncak, dia akan buka laluan kecemasan tu untuk penggunaan kenderaan. Sebab ialah daripada 6-7 lane jadi 2 lane. Bila berlakunya perubahan seperti ini, tidakkah ini akan mengelirukan para pengguna jalan raya merasakan, kalau sesak je boleh pakai laluan kecemasan sebab hari itu boleh? Macam mana, Doktor? Okey. Kalau kita lihat kepada lebuh raya NKVE itu daripada Setia Alam ke Shah Alam. Okey, sebelum tindakan ataupun sebelum kita punya rancangan itu dibuat, sebenarnya pihak PLAS telah berbincang dengan pihak lembaga lebuh raya dan juga PDRM, pasukan polis, sebelum mereka melaksanakan program tersebut. Dan perlu kita tahu bahawa laluan tersebut hanya dibuka untuk waktu puncak pagi saja, daripada 6.30 hingga 9.30. Okey, daripada kilometer 3.2 hingga 9.2. Okey, dan kita kena tahu bahawa laluan tersebut hanya maksimum dibenarkan, had laju maksimum hanyalah 60 km sejam saja. 60 km per jam saja. Okey, dan semasa mereka membuka sepanjang tempoh tu, mereka ada sediakan pegawai polis dan juga pegawai pelas ronda. Dan juga banyak lagi lah perkara-perkara, contohnya mereka menyediakan trak tunda jika berlaku kecemasan lain. Supaya tidak mengelakkan kesesakan, ataupun jika ada ambulans pada waktu tersebut, mereka akan masukkan kepada lorong asal balik. Okey, jadi walaupun mereka dah buka laluan kontra untuk nak bagi trafik rider kat situ, tapi masih ada laluan lain lah untuk kecemasan, jika berlaku kecemasan betul-betul lah. Macam kontra tu ada sedikit lain. Kontra tu kita buka laluan bertentangan untuk masuk ke untuk digunakan oleh laluan terus. Dia berlainan daripada yang ni, kita buka kecemasan. Jadi kita kena faham kat situ lah kan. NKVE ni, Wak. Okey, ini bercakap tentang ni yang bawa motor pula. Yang bawa motor ni pun lalu juga laluan kecemasan ni. Risau tengok. Sebab apa? Sebab dia cakap apa? Sebab laluan untuk motor tak ada. Jadi macam mana pula macam tu? Ada laluan-laluan yang disediakan laluan motor, dan ada juga lebuh raya mungkin yang tak ada laluan motor, tapi mereka menggunakan lorong kecemasan, mereka anggap bahawa itu adalah lorong untuk mereka. Bagaimana, Doktor? Okey, berbalik pada kaedah 53 dia kan. Dalam kaedah itu telah nyata menyatakan sebarang jenis kenderaan, apa-apa jenis kenderaan tidak dibenarkan untuk dipandu atau menggunakan lorong tersebut. Jadi konteks ni, motosikal adalah jenis kenderaan dan automatik termasuk dalam kaedah tersebut. Tidak dibenarkan menggunakan laluan tersebut. Tetapi kita tahulah bahawa kadang-kadang pada waktu tertentu ada ruang-ruang yang mana motosikal boleh menggunakan, tapi dengan syarat tidak tiada puak kuasa. Kalau ada, memang mereka kena sama juga. Memang kena di bawah kaedah tersebut. Jadi bahaya jugalah bahaya juga ni kan. Dan memang tidak dibenarkan lah. Walaupun jenis motosikal. Walaupun kita tahu bahawa saiz motosikal agak kecil, lebar kecil, tak ada masalah pun kan menggunakan lorong kecemasan. Tetapi kalau mengikut undang-undang sebenar, kaedah 53 memang tidak dibenarkan. Tapi kena ikut toleransi pihak penguasa juga, penguasa kat situ kan. Pendek cerita, kita sebagai pengguna jalan raya, lori ke kereta ke motosikal ke, tolonglah kita ikut saja peraturannya, dan jangan kita merumitkan lagi situasi, mengeruhkan lagi. Bukan saja kita takut undang-undang dan polis sebagainya, tetapi apakah implikasi kalau kita menghalang laluan untuk mereka yang mempunyai kecemasan. Betul. Okey, kita ucapkan terima kasih. Tak ada suara lah, Fat. Kita ucapkan terima kasih kepada teologis Dr. Rusli, pensyarah kanan pengajian kejuruteraan awam UiTM, kerana sudah datang bagi berkongsi lagi tentang kegunaan sebenar lorong kecemasan ini. Jadi sebelum anda nak ikut lorong kecemasan tu, fikirkanlah kan. Jadi anda kata kalau ada emergency yang betul-betul, anda bayangkan kalau anda sendiri ada emergency tu bagaimana. Kan? Bayangkan keluarga kita dalam ambulans ke sebagainya. Tolonglah kita jangan jadi selfish, jangan kita fikirkan diri sendiri sahaja. Nak guna jalan raya, nak guna kemudahan awam, kita gunakan bersama. Okey, kalau anda nak lalu sangat lorong kecemasan, boleh ikut Kerajaan Langit. Okey, kenapa saya sebut Kerajaan Langit? Sebab lepas ini kita nak dengarkan Audio Plus bisikan Kerajaan Langit selepas ini di Malaysia hari ini.
Alright, masih menghidupkan bagi anda di Malaysia hari ini dan Fazli dia sebutkan tadi Audio Plus. Apa dia sebenarnya? Audio Plus Bisikan ni Bisikan Kerajaan Langit. Bisikan Kerajaan Langit. Saya rasa nama tu pun sangat catchy tau. Satu lagi tentang podcast ni pun sama juga, macam perubahan teknologi jugalah sekarang ni kan. Podcast. Mungkin ada dari kita yang suka dengan podcast berbanding-banding mereka dengar radio-radio biasa. Saya suka podcast. Sebab podcast ni dulunya dengar saja, tapi sekarang ni dah ada video, dah ada visual. Kan? Betul. Kita terus menceritakan apakah itu Bisikan Kerajaan Langit. Kita terus memperkenalkan jejaka kita. Bukan saja suara sedap, wajahnya pun wow. Okey. Yanesh Warren adalah lelaki, Manogaran Ravin, Muhammad Adli bin Badruddin Adli, dan Muhammad Imran Akil bin Muhammad Salihuddin Imran. Selalu dengar kat radio je. Ini dah buka. Okey. Okey, kita bersama dengan Ravin lah kan. Okey, Ravin selaku pengarah Bisikan Kerajaan Langit ni, sebagai permulaan intronya, mungkin boleh cerita sikit lah apa itu Kerajaan Langit, bagaimana dapat idea, dan adakah Kerajaan Langit tu macam kerajaan yang tu? Okey, ceritakan sikit macam mana idea tu dapat. So, Kerajaan Langit adalah sebuah mazhab agama sesat yang diasaskan pada tahun 1980-an di Hulu Besut, Terengganu. Dan mereka aktif sehingga pada tahun 2005. Dan Bisikan Kerajaan Langit pula ialah sebuah podcast bersiri, fiction, yang sedikit sebanyak diinspirasikan dari peristiwa bersejarah tersebutlah. Dan penulis Bisikan Kerajaan Langit, Aina Izzah dan juga Zack Podcast dapat ilham untuk menghasilkan podcast bersiri ini, untuk menghasilkan sebuah podcast yang serupa filem tapi untuk minda. Yang tidak hanya tumpukan pada elemen seram tapi juga pada elemen misteri, suspense, thriller dan lain-lain, untuk menghasilkan storytelling yang terbaik, kerana end goal Zack Podcast adalah untuk adaptasi podcast ini ke format TV series ataupun filem. Sangat berbeza, very lain daripada lain. Mungkin kita tanyakan dulu yang pemilihan watak dalam podcast ini. Lagi-lagi kita mendengar daripada segi audio kan, karakternya perlu sangat kuat. Jadi bagaimana pemilihan dilakukan, dan Imran dan Awin yang menjadi pilihan? Bagaimana mungkin proses ini untuk memastikan bahawa watak-watak ini mampu untuk sampai ke telinga dan minda pendengar? Bagaimana? So, elemen suara dalam podcast ini amat penting lah. Dan Awin Ismail dan juga Imran Akil ada pengalaman mereka tersendiri dalam bidang lakonan dan juga hosting. Awin ada pengalaman berlakon di kaca TV dan juga di filem. Imran of course ada pengalaman sebagai RJ. So elemen suara mereka amat nak kata cocok sangatlah dengan karakter mereka. Imran sebagai seorang influencer yang bernama Ryan Doden dan juga Awin sebagai seorang wartawan bebas bernama Sarah Abdullah. Okey, itu antara watak-watak utama lah. Tapi kita perhatikan tadi tu pun kita dapat ada watak-watak sampingan juga kan. Kawan-kawan kita juga sebenarnya dekat radio ni juga kan. Okey, nak tanya dengan dekat Adli lah kan. Macam mana untuk kita nak build karakter development kan dalam watak Adli. Mungkin boleh kongsikan apa watak Adli dalam ni podcast ni? Saya memegang watak sebagai Inspektor Yusof, seorang inspektor polis. Ya, polis. Wah, abang polis. Ya, dia yang berpengalaman dan bercita-cita besar. Jadi untuk character development tu kita tak adalah susah sangat, sebab kita dekat Malaysia kita ada banyak orang kata sidang-sidang media yang polis buat untuk terangkan apa kes-kes sebenarnya yang ada. Jadi mudahlah untuk kita dapatkan rujukan tu. Cara awak cakap pun macam sidang media juga. Macam ada kes besar lah. Imran macam mana? Saya pula untuk watak ni, saya memain watak sebagai Ryan Doden. Dia seorang influencer. Obviously kalau kita seorang influencer ni, the main goals is untuk reach more views. So kita try our best untuk dapatkan views yang paling banyak. Tak kisahlah buat benda yang macam kurang kontroversi ke, benda yang tak patut pun. Kita buat je just untuk gain the views lah. Asalkan viral. So basically Ryan Doden ni problematic sikit lah. Dia nak buat itu, ada satu part tu dia macam
terperangkap sikit. Macam mana karakter study untuk watak ni pula? Saya rasa sebab saya sendiri merupakan influencer sebelum saya jadi radio announcer. So so macam dah biasa ni. Hey guys, jangan lupa tengok macam tu. Okey, kena lah watak dia. Dia macam back to the roots lah. Nampak tak ni? Sambil-sambil dia rekod suara tu nampak tak? Memek muka. Sebab dia lain daripada lain. Dia macam bukan radio. Radio cakap biasa je. Tapi ni macam berlakon habis. Itu kenapa kena letak kat dahi tangan macam tu? Sebab dia saya nak nampak gelap sebab silau. Tak ada kena begitu. Oh silau. Okey. Baik. Okey, nak sampaikan feel-nya tu kan memang satu usaha yang sangat bagus lah. Dan saya mungkin nak tanyakan sedikit sebanyak feedback para pendengar. Macam mana setakat ini ada kepuas hati dengan segala yang telah pun dipertaruhkan oleh talent-talent anda pada ketika ini? So far para pendengar dia orang they are impressed with the sound quality sebab memang aim Zack Podcast dan juga saya untuk jadikan podcast ni untuk jadi lebih cinematic. Okey. Yeah. Okey. Susah juga lah. Tak sabar nak dengar sebenarnya. Kalau rasa dengar sedikit kan. Okey. Yang lain sekali ni. Kita sikit masa lagi ni. Apa harapan lah tentang Audio Plus ni ataupun Audio Plus pula Fokus ni. Untuk kerajaan Bisikan Kerajaan Langit ni. Kami harap sebagai pelakon dan juga tim Z Podcast supaya semua rakyat Malaysia lah terutamanya yang tinggal di Terengganu lah untuk dengar Bisikan Kerajaan Langit ni sebab Bisikan Kerajaan Langit ni menjanjikan kualiti macam Ravin cakap tadi, pengalaman dan nostalgic sikit lah. Dia macam dengar macam ada klasik sikit menurut macam feedback member-member pun ada cakap. Dia macam filem found footage tapi dalam versi audio. Okey. Jadi seram tak? Oh, ini seram. Dia seram lah. Sampai kena rasuk lah. Dia lain daripada lain. Dia macam meremang lah dengar. Okey, macam mana mereka nak dengar? Penonton Malaysia ni nak dengar podcast ni. Silakan. Okey, kalau nak dengar podcast ni boleh tune in to Audio Plus dan juga Spotify dan Apple Podcast. Nice. Okey, platform tu. Awak cakap sikit. Okey, saya cakap harapan saya mengharapkan pada para pendengar untuk enjoy lah apa yang kami sajikan ni. Memang obviously benda ni first time saya buat. Yang ni dah berpengalaman dah. Saya pun first time juga. First time juga podcast. Dan disarankan supaya guna headphone. Itu penting. So dan bila bisikan daripada belakang dia benda tu jangan dengar malam-malam lah kan. Itu kena dengar malam-malam. Kena dengar malam. Tidur lah member. Siapa tak boleh tidur dengarlah ni. Okey. Kita ucapkan terbaik, all the best kepada Ravin, Adli dan Imran. Terima kasih meluangkan masa. Moga meletup lepas ni mungkin ada sequel yang kedua dan sebagainya insya-Allah. All the best buat anda semua. All the best untuk Bisikan Kerajaan Langit. Okey, kita nak berhenti rehat. Okey, segalanya di Malaysia hari ini lepas ini. Minum air. Okey. Satu video tular di TikTok memaparkan seorang wanita melutut di hadapan abangnya pada hari convocation. Video yang ditonton puluhan juta itu menarik perhatian netizen dengan aksi yang ditunjukkan olehnya. Tindakan melutut itu merupakan salah satu budaya masyarakat Thailand yang dikenali sebagai Yin Chanita. Ia merupakan satu simbolik untuk menunjukkan rasa hormat yang mendalam pada seseorang. Wanita tersebut melutut untuk berterima kasih kepada abangnya yang sanggup berhenti sekolah demi memastikan adiknya dapat melanjutkan pelajaran dan meringankan lagi beban keluarganya. Beliau merupakan graduan dari Fakulti Pentadbiran Awam di Universiti Rajab Hat di wilayah selatan Thailand di Nakhon Sri Thammarat. I love the sitcom formula. It's the best life an actor can lead. Pada 5 Disember lepas, bintang sitcom Cheers, Kirstie Alley telah meninggal dunia di Pusat Kanser Florida, Amerika Syarikat pada usia 71 tahun akibat penyakit kanser. Berita pemergiannya disahkan oleh anaknya William True Stevenson dan Lily Price Stevenson menerusi hantaran di Muar Naik dalam laman sosial tanpa menyebut butiran terperinci mengenai penyakit kanser
dihadapi oleh pelakon terkenal 90-an itu. Sepanjang kerjayanya, dia dicalonkan sebanyak 8 kali bagi anugerah Emmy menerusi watak Rebecca Hall dalam siri televisyen NBC Cheers, dan beliau menggenggam trofi pelakon wanita terbaik, anugerah Golden Globe dan anugerah Emmy pada tahun 1991. Penyokong Maghribi kecoh di zon peminat di Doha sewaktu pasukan itu menewaskan Sepanyol menerusi sepakan penalti pada perlawanan 6 Disember lalu dan mendapat tempat ke suku akhir Piala Dunia. Rakyat Maghribi menyambut kejayaan pasukan kebangsaan mereka dengan meriah di sekitar ibu kota ini dan di beberapa bandar utama di Eropah. Kejayaan itu diraikan dengan mengibarkan bendera serta membunyikan hon kenderaan atas kejayaan bersejarah itu. Maghribi merupakan satu-satunya negara Arab dan dari Afrika yang masih meneruskan perjalanan di kejohanan Piala Dunia. Dianggarkan sebanyak 2,500 anjing laut yang hampir pupus itu ditemui mati di pantai Laut Kaspia di selatan Rusia pada Sabtu lalu. Pihak berkuasa di wilayah Dagestan, Rusia melaporkan bahawa punca kematian masih tidak jelas ketika ini. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa menyifatkan bahawa kemungkinan besar kejadian itu disebabkan fenomena alam semula jadi. Dalam satu kenyataan, Ketua Pusat Perlindungan Alam Sekitar Caspian, Zaur Gapizo, berkata anjing-anjing laut itu sudah mati sejak beberapa minggu lalu dan tiada tanda dibunuh atau terjerat dalam pukat. Kematian besar-besaran membabitkan anjing laut yang disebabkan oleh alam semula jadi tidak pernah diketahui sebelum ini. Rangkuman berita dunia untuk tetapan anda. Apapun kita nak mewar-warakan sedikit sebanyak informasi. Dia mengatakan bahawa mengutamakan diri sendiri daripada orang lain ini dikatakan macam mementingkan diri sendiri. Adakah betul atau tidak? Ayo kita ikuti perbincangan tentang topik self-love bersama Proviton di Women Talk pada Sabtu ini, 10 Disember jam 5 hingga 5.30 petang. Yes. Okey. Kalau awak cakap macam tu, saya nak cakap macam ni pula. Kamera? Okey. Okey, seringkali kalau kita ni diingatkan untuk mencintai diri sendiri dahulu berbanding dengan mencintai orang lain kerana diri kita ni lebih berharga. Jadi kita sayang diri kita dulu, barulah kita sayang orang lain, okey? Jadi untuk kupasan lebih lanjut, jangan lupa untuk temui barisan panel dan juga KOL iaitu Nandini untuk membahaskan perkara ini di Brunch with Women Talk pada 10 Disember ini di M Resort Hotel Kuala Lumpur. Betul. Kalau kita sayang diri kita tak ada kemampuan untuk sayang orang lain. Lagi satu yang beritahu adalah kepada anda, pertempuran semakin hangat dan juga sengit. Kemahiran para jago memasak diuji lagi. Kumpulan manakah yang bakal ke peringkat separuh akhir? Saksikan program reality masakan di TV9 yang menampilkan Yasmin Hani sebagai hos, manakala selebriti terkenal Sheila Rusli dan chef selebriti Chef Adu Amran menggalas tugas sebagai juri tetap. Ya, itu dia Dapur Tempur setiap Khamis. Okey, saya nak kongsikan juga kepada anda berkaitan dengan luaskan jenamamu usahawan Johor. Dia macam Johor lah, luaskan kuasamu Johor. Tapi ni lain sikit lah ya. Luaskan jenamamu usahawan Johor. Ayo usahawan, kami ada setia bersamamu di Jom Iklan. Mantapkan bisnes SME korang dengan penjibatan 50% pakej Omnia SME dan juga peluang untuk anda masuk ke TV dan juga radio, akhbar dan juga digital media prima. Dan peluang yang sangat rugi ini tidak harus lepaskan. Peluang yang sangat rugi kalau tak lepas kalau terlepas. Kalau terlepas memang rugi, okey. Jadi nak dapatkannya, jom ke Iskandar Putri di Karnival Jom Heboh pada 9 dan juga 10 Disember. Jangan lepaskan peluang menanti anda. Lepas tu kita dekat sana, tapi Cik Adi, rakan tugas kita Ani Mizati akan bersama dengan anda di sana. Apapun esok kita bawakan topik berkenaan dengan soal wang subsidi bersasar. Okey, baik, kita jumpa esok. Saya Fazli Fuad. Saya Sofia Nur Selihatun. Jumpa lagi nanti. Jaga diri. Bye-bye.